Hadir. Waalaikumsalam. Hai, baru masuk orang dah ajak live together. Aduh. Waalaikumsalam. Syih malam kerja ini Ji. Oh, patutlah. Muhammad Zulfikri Anan Zahar DNA MS1 Madi. Oh, ni semua geng-geng lewat malam ni. Apa topik malam ni tuan? Okey, saudara-saudari yang pilih topik. Saya tak ada topik. Baru lepas sahur Kampung Boy, awalnya sahur kan, atau koma baru nak tidur, tengok live tuan layan dulu. Layan. Saya memang baru habis selesai urusan saya, so saya start pukul 1, mungkin kita habis pukul 2 kot. Pukul 2 kita habis. Boleh? Boleh Boleh okey. Awal tak kalut tuan. Ya dia ni. Terima kasih tiap-tiap stream, subhanallah. Terima kasih yang like, terima kasih yang share. Laju sungguh. Dunia. Ya, Ira. Cerita pasal leluhur. Tak kasih gitu. Syih malam je. Itu yang saya duduk masuk live tuan. Gani JB. Oh, Syih malam. Tak apa. Sebab waktu siang, geng-geng waktu siang tak masuk dah waktu malam. Jarang lah jumpa. Kopi hutan dah tak buat. Kopi rimba. Tak buat lah buat sementara ni. Bahan tak cukup. Tagline sikit tuan. Ini semua dunia. From dunia. Madi ada pengalaman memikat ayam hutan. Madi, saya ayam hutan saya tak pandai mikat. Ni. Ayam hutan kan kalau dia tidur kan, biasa kan, Madi biasanya biasa kalau orang tanya tu mesti dia biasa. Kan dia tidur dekat dahan sawit tu. Kan, kat daun sawit tu kan, dia tidur kat dahan atas tu. Dia tidur sebaris je kalau ayam hutan tu. Kita pergi diam-diam guna poin tutu Yalah Izmi. Siapa lagi? Mama yang bagi salam ni Kaina. Hisham Iqbal. Hadir je geng siang tuan. CEO Crosshot ni cari siang pun ada. Okey, saya nak live sampai pukul 2 je. So 1 jam cukup, okey? Kalau daripada Hisham Iqbal, kalau askar ditangkap tak puasa ada hukuman tak tuan? Kalau askar kena tangkap tak puasa, dia punya hukuman lain macam. Selalunya duty officer lah akan handle. Pegawai bertugas akan belasah. Benda-benda macam tu tak adalah nak masuk sampai ke perbicaraan pegawai merintah pun tak ada. Kan? Itu kira dianggap macam kenakalan lah. Kan? Paling tidak pun ketua pelatun lah akan belasah lah. Cara belasah dalam askar ni ikut cara masing-masing, fork roll, set roll ke apa, ke kawat, ke duty, macam tu je. Tapi boleh tahan lah juga kalau kena tu. Tapi kalau askar kena tangkap tak puasa, masuk dia tak terror lah. Macam mana boleh ketangkap? Abang Roy lapor diri tuan. Abang Roy. Abang Roy. Yang tu kan? Ayam mentelur mana dulu tuan? Ayam. Ayam mentelur mana dulu? Ayam. Okey. Kenapa? Lah. Makhluk dah dulu. Baru dibenih-benihkan. Nabi Adam dulu. Ayam. Saya layan live sampai memandu ni. Meja lock sofa. Ni bukan sofa, ni katil. Tempat saya tidur. Okey. Dia tak ada topik malam-malam macam ni. Topik datang daripada saudara-saudari. Bukan saya. Okey, DNA tanya. Tuan, jurulatih silat nilai calik-calik kat Bengkung tu segi apa tuan? Boleh tuan kongsi? Okey, begini. Salah satu seni silat yang sistematik adalah seni silat gayung. Seni silat gayung adalah silat pertama yang didaftarkan dalam pertubuhan di Malaysia. Okey.
So sistem tu sudah dibuat sejak sistem bengkung dalam silat gayung dibuat pada tahun 1978. Penubuhan silat gayung lebih awal daripada tu. Yang pendaftaran tu sebelum itu, berpuluh tahun sebelum tu. Dia bengkung ni mudah je. Contoh, tahap 1 kata sampai bengkung putih. So ada 7 buah tangkapan, 14 buah pukulan, 7 biji combat, sebagai contoh lah ni. Lepas tu dia kena buat gimnastik lah, bagi macam gimnastik kan, lompat atas 3 orang guling tu. Dan berapa lagi lah. Calik tu menunjukkan markah takat mana yang dia sudah habis. Faham? Tu je. Simple dia. Markah lah, pemarkahan. Bila dia pakai bengkung tu maksud dia pelajaran putih je habis, cuma tahap dia waktu putih tu ikut waktu ujian adalah berapa. Macam tu lah, dia ada maksimum sama je, simple je. Okay? Rizal, saya kontak selamat pagi bang. Habib, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang mulia Habib. Naik kejap Habib. Hai Zidan, terima kasih bagi gift. Boleh tafsir mimpi saya tak? Tuan apa khabar yang mulia Habib? Alhamdulillah, saya macam ni lah. Berusaha siang dan malam mencari rezeki, membantu. Saya dengar Habib nak buat masjid dekat Cianjur tu. Masjid di tapak atas bukit. Okay guys, kita bersama dengan yang mulia Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihish, zuriat keturunan Rasulullah SAW yang ke-39 yang berada di Cianjur. Assalamualaikum yang mulia Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Habib. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Macam mana pondok? Tak live. Itulah, dulu waktu bulan puasa selalu juga kita live ya Habib ya. Betul, sekarang ni pondok sudah berjalan, santri selalu didatangi, kemudian sibuk sekarang pembangunan progres awal pondok, awal masjid. Ya, Kak Rafidah bantu kah? Kak Rafidah Singapura yang bantu kah? Alhamdulillah banyak yang bantu, tapi untuk masjid ada Kak Rafidah, dia support. Bagaimana suasana puasa di sana Habib? Apa yang Habib buat ketika siang sehingga sore sampai ke malam? Kalau santri-santri juga? Santri pondok mereka dibangunkan pukul 3 pagi. Oh, 3 pagi. Okey. Kemudian mereka sahur. Setelah sahur mereka langsung baca azkar, Jamulail tiap malam. Tiap malam seperti biasa, Ramadan kah tak Ramadan kah. Baik. Sampai subuh. Setelah sholat subuh mereka ada kajian kitab tentang Ramadan yang Habib tentukan, seperti belajar baca kitab tasawuf, ilmu tasawuf tentang Ramadan dan akhlak Ramadan, bagaimana cara mendapatkan Ramadan yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian berapa orang santri sekarang Habib? Ada 15 orang. 15 orang. Yang wanita perempuan belum lagi ya? Perempuan belum, insyaallah setelah masjid, insyaallah kita bangun untuk asrama santriwati. Iya, Samawati ya. So masjid tu berapa biayanya? Yang dijangka lah, yang diusahakan tu. Berapa biaya yang sepenuhnya untuk masjid tu? Untuk anggaran biayanya itu sekitar 3.5 atau 3.8 kurang lebih itu. 3.5 atau 3.8 miliar. Jika ditukar kepada ringgit ataupun Singapura dolar berapa tu? Kalau ringgit dia kurang lebih kalau dia 1 juta dia 3.3 miliar. Ya. Nah, berarti 1.500.000 tu 150. 1.550.000. Lebih kurang 1 juta ringgit lah. 1.2 juta. 1.2 juta ringgit ya. Baik.
InsyaAllah, insyaAllah. Desain arkiteknya siapa yang mengatur ni? Itu ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada tengok gambar di Kak Rafidah tu, cantiknya. Itu sendiri yang Hati saya Habib, ya Allah Tuanku, permudahkanlah urusanku untuk aku bantu Habib, ya Allah. Belum lagi yang kita usaha, yang saya bincang dengan Habib tu, belum lagi mendapatnya, ya Allah, bagai-bagai ujian. kita sudah cat and fill, Tuan Hutan. Kita sudah cat and fill tanahnya. Ya. Kita sudah cat and fill, dan apa namanya, Allah Muhammad, itu semua kita sudah pecah tanah ya, sudah diratakan. Ya. Tapi cantik pemandangannya, ya Allah, subhanallah, cantik sungguh. Kak Ida ada kirim ya. Ya, saya tengok di TikTok Kak Ida lah, TikTok Kak Ida Singapura. Tadi Habib apa namanya? Habib pun ada rekam juga. Allah, sebentar. Ya. Apa namanya? Okey, saudara-saudari, nanti kita aturkan untuk bantu belanjawan kepada Yang Mulia Habib di Indonesia untuk pembinaan masjid di situ. Cantik sangat masjidnya. Ya? Kita buat sedekah. Tu. Nah, ini udah kayak cat and fill tanahnya. Ada 2 alat berat yang bekerja. Ya. Saya tengok di Kak Rafidah punya TikTok ah. Oh, ni yang tadi Habib rakam. Baru sore tadi, petang tadi. Oh, sore petang tadi. Okey. Ini tengah turunkan level lagi, jadi memperluaskan lagi tanahnya. Buat pengetahuan saudara-saudara yang berada di Malaysia, anda lihat pemandangan di atas tu, itu berada di puncak bukit dekat dengan Gunung Padang. Okey, di Cianjur. Sangat cantik dia punya tu. Jadi itu akan jadi satu masjid di situ. Masjid di puncak gunung, di mana keseluruhan kawasan tu berpuluh-puluh kilometer akan nampak masjid tu. Satu-satunya tempat yang lokasi masjid yang paling cantik saya pernah lihat sepanjang hidup saya. Jadi masjid di atas awan nanti tu. Ya, boleh kata tempat ni sangatnya sejuk. Tempat ni sejuk. Kepada orang Malaysia yang tak tahu, tempat ni sejuk. Dia macam macam Cameron. Sejuk dia. Saya pergi waktu perasmian Yang Mulia Habib punya pondok. Security, ada pelangi, terus ambil gambar dia. Iya. Oi, siap ada pelangi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pun untuk cat and fill pun apa namanya, biayanya besar sangat. Ya, makanya untuk mendapatkan tempat yang cantik memang ada perjuangan dan pengorbanan. Ya, benar. Tak apa Yang Mulia Habib, nanti saya aturkan duit-duit Tuan Hutan untuk ke sana setakat yang saya mampu. Amin. Seperti sebelum ini. Lepas tu umrahnya bulan berapa? Umrah Habib di Agustus akhir kalau nggak salah. Agustus, okey. Baik. Agustus, Juli Agustus masuk seperti itu. Oh, baik. Insyaallah jika saya ada rezeki dan juga tu, insyaallah saya juga akan join. Insyaallah. Bismillah, kita join, kita umrah bersama dari Singapura. Adakah kita akan pergi Tanah Tarim juga? Tanah Tarim nanti di ujung tahun nanti sama rombongan Singapura dan Malaysia. Iya, baik. Gitu. Tapi kalau untuk Tarim dan Mesir. Oh ya, baik. Kalau umroh nanti kita umroh dulu. Setelah itu di ujung tahun. Makanya sekarang ini agak susah untuk mengatur waktu karena sangat padat dan pondok pesantren atau pondok tak boleh banyak ditinggalkan tuan. Iya. Faham. Alhamdulillah. Nah, ini mereka masih belum cuti lagi, dari tanggal 18 Ramadan nanti.
Baru diberikan cuti. Cuti sampai 25 hari. Saya teringin mau hantar anak ke sana, tapi takut anak saya tak tahan lah. Berapa kitab yang akan dikhatamkan kalau di Pondok Habib? 60 kitab ya? Untuk kurikulum 5 tahun itu kurang lebih sekitar 60-70 kitab. Oh ya, khatam ya? 60 kitab ke 70 kitab, insyaAllah. Dan sekarang mereka pun sudah hampir 25 kitab yang mereka sudah baca. Sekarang? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun sudah 25 kitab. Subhanallah. Iya. Baru 8 bulan. Mereka sudah menghafal kurang lebih ada sekitar 10 kitab mereka sudah hafal. Hafal, bukan Alhamdulillah. belajar. Semoga mereka menjadi ulama-ulama yang membantu umat Islam. Amin ya Rabb. Mengajar. Amin. Tuan Hutan, beberapa kali Habib bepergian dakwah dan mereka pun ikut hadir bersama Habib ajak. Mereka pun on the spot Habib tunjuk untuk berdiri berbicara di depan yang hadir, membacakan hadis yang mereka hafal dan mereka artikan, mereka syarahkan. Ada yang Habib suruh untuk membaca ilmu fikih seperti bacakan syarat-syaratnya sholat atau bacakan fardu-fardu mandi wajib dan artikan, kemudian syarahkan sedikit. Jadi sudah ditembak di situ. Alhamdulillah. Ya Allah. Seronok mendengarnya yang mulia Habib. Alhamdulillah. Seronok mendengarnya. InsyaAllah yang mulia Habib nanti ada kelapangan saya akan ke tempat Habib lagi. Tengok di situ. Mubagir cakap. Ya, Putri Mubagir ini siapa? Istri Anak Habib. Oh, istri Habib tuh. Ikut umroh tuan kata istri Habib. Iya. Masya Allah. Kak Ida pun ada komentar situ. Oh, Kak Ida pun ada masuk juga. Oh. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, yang mulia Habib, terima kasih. Habib tadi apa ya? Macam buka live nih macam seperti canggung, tahu tak Tuan Hutan arti canggung? Canggung, ya, canggung. Canggung tuh orang yang udah lama tak tengok live atau orang yang sudah tak lama tak buka live TikTok, tahu-tahu coba iseng itu macam buang-buang masa kita tengok scroll siapa yang live siapa. Ternyata ada Tuan Hutan di sini. Saya pun baru mula saja Habib. Baru saja mula. Jam 1 di Malaysia ni. Baru 20 minit. Baru saja. Tengok Habib masuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Doakan Tuan Hutan biar semua Allah berikan kelancaran, rizki pondok. Dan Alhamdulillah setelah beberapa hari di Ramadan ni tidak pernah putus tarawih di sana. Kemudian kita pun berbagi makan, berbagi sembako. Sembako tahu ya, teman-teman ya? Sembako itu bahan-bahan pokok. Ya. Kemudian apa namanya? Untuk masyarakat sekitar, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu sangat bermanfaat dan antusias masyarakat sekitar pun sudah sangat kenal dengan pondok. Kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi makan dan hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari kita sediakan makanan dan kita sediakan minuman untuk yang berbuka dan yang sholat tarawih di pondok pesantren. Alhamdulillah. Setiap hari. Setiap hari. Yang mulia Habib, minta izin jika sudi doakan kami di Malaysia, umat Islam di Malaysia sedang diuji. Ya, diuji keimanan kami di sini. Kerana sekarang nama Allah sedang dipermainkan oleh orang-orang kafir harbi. Ya Allah. Nah, kafir harbi di sini sedang bersama-sama dengan orang-orang Islam yang munafik. Ramai, termasuk pemimpin-pemimpin di atas kami yang sedang munafik sekarang. Dan mereka sedang menghina nama Allah. Doakan kami yang mulia Habib berkat syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah. Satu pesan Habib, tunjukkan kepada mereka bahwa akhlaknya orang Islam, akhlaknya yang diturunkan oleh Rasulullah itu adalah akhlak yang andai kata mereka mengetahui Islam dengan secara hakikat, maka mereka akan mencintai Islam. Maka tugas kita sebagai
orang Islam harus menunjukkan yang terbaik kepada mereka. Jangan kita malah berbuat anarkis atau berbuat yang malah membuat mereka tambah jauh. Insya Allah kita berbuat mendoakan siapapun yang memerlukan doa, dan dari kita harus menunjukkan yang terbaik dari agama kita agar mereka melihat bahwa apa yang selama ini mereka fahami tentang agama kita itu salah. Gitu. Jadi kita harus tunjukkan akhlak kita yang baik, cara bicara kita yang baik, perilaku kita yang baik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga mereka mengenal Islam dari perilaku kita, sehingga mereka pun tidak berani lagi untuk mengutuk atau menghina Islam. Ya, tegas tapi lembut ya. Tegas tapi lembut. Baik. Subhanallah. Terima kasih Yang Mulia Habib. Saya izinkan saya untuk teruskan live dengan saya punya follow. Terima kasih banyak. Nanti kita WA. Siap. Doakan biar lancar semua rezekinya untuk pembangunan. Allah permudahkan, tidak ada kendala. Alhamdulillah selama ini kita selalu minta doa dari para hadirin, para pemirsa TikTok yang melihat TikTok, followers kita banyak yang sudah kemana-mana nih followers Habib nih, karena Habib nggak pernah live lagi, nggak pernah sudah Habib tak live, benar. Tak live, kemudian tidak aktif sangat di TikTok, padahal followersnya banyak sekali gitu. Apa yang Habib tugas mendidik anak-anak santri dan membina masjid di sana itu lebih penting. Kami faham. InsyaAllah saya akan kumpulkan kewangan Tuan Hutan sebanyak mana yang boleh, kemudian akan dihantar ke Yang Mulia Habib untuk masjid. Sudah tentu saya pun inginkan pahala juga. Pahala tercatat buat Tuan Hutan banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama membuat senyuman di wajah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Terima kasih Yang Mulia Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah Yang Mulia Habib. Alhamdulillah. Tak sangka kita live tengah-tengah malam ni. Okey, kepada yang saya selalu kadang tertanya-tanya mana saya dapat kiswah makam Rasulullah yang sangat istimewa tu, dapat daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihij, dan juga kiswah Kaabah yang terukir surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad yang betul-betul dekat atas Hajarul Aswad tu, yang dalam ada pada saya yang saya tunjuk di TikTok. Yang Mulia Habib yang telah memberikan dan mengamanahkan kepada saya. Dalam beribu-ribu orang yang meminta, tak tahu kenapa Allah buka hati Yang Mulia Habib untuk berikan itu kepada saya. Sedangkan Yang Mulia hanya ada satu saja. Habib Muhammad As-Saghaf, subhanallah, apa kabar? Sehat Yang Mulia Habib Muhammad As-Saghaf, apa khabar? Jarang-jarang saya selalu live di Malaysia ini begini saja, santai-santai. Okey sahabat-sahabat yang ni, apa cerita kita malam ni? Betul lah siapa yang dapat tengok live saya dengan Habib Ali tadi. Saya lah pun takkan lama, setakat pukul 2 je. Lepas tu saya penat kena rehat. Ada apa-apa saudara-saudara nak tanya tentang apa-apalah, jangan tanya pasal hutan je, penat juga. So tadi macam saya bagi tahu, insya-Allah itulah dia hasil produk hutan kan. Kalau anda tengok kenapa saya ni buat bisnes bertahun-tahun, sale boleh juta-juta, tapi saya tak kaya pun. Saya tak kaya pun. Kerana disalurkan ke tempat-tempat tu dengan niat membantulah apa yang kita boleh bantu. Ya, Yang Mulia Habib Muhammad As-Saghaf, antum di mana? Di Malaysia di mana Ustaz? Ya, saya Habib Yang Mulia. Saya bukan Ustaz. Saya di Kedah. Di utara yang berhampiran dengan Thailand. Nasib baik tak cakap pasal kelas kita tu.
Nanti nak open untuk wakaf masjid, beritahu tuan nak rebut peluang pahala juga. InsyaAllah RME TV. Ya. Okay. InsyaAllah. Itulah dia. Itulah saya dengan Tok Guru yang ada kat sini. Itulah kerja kami. Kami keluarkan produk. Kemudian kita buat ni lah. InsyaAllah selepas raya Habib Abdullah bin Assagaf, adiknya almarhum Habib Hasan Assagaf. Okay. Kat otak ada darah, cakap budak kecil dah hilang ingatan. Oh, itu blok tu. Itu blok tu. Tu memang kena jumpa pakar otak. Susah nak buat lah benda tu halus. Hafizul Nur, waalaikumsalam warahmatullah. Lawa baik Allah. Baju ni RM20 je beli waktu bulan puasa tahun lepas. Ada konten YT baru ke akan datang tak? Ada. Cuma sekarang ni musim bulan puasa kan, jadi kurang-kurang lah. Lepas ni saya punya YT akan lebih menarik lah. Banyak lagi. Hati macam dihiris beli isu stalking ni tuan. Ya. Memang. Bukan dihiris lagi dah. Ini bernanah dah. Memang kita marah. Saya pun marah mengamuk. Okay. Zack, saya minat konten abang. Terima kasih. Kan? Konten saya, kalau yang elok tu, layan lah. Kalau tak elok tu, jangan layan lah. Hafizuno, Wayan my support. Wayan. Dekat ya. Tuan, ada petua tak hilangkan berdengkur? Dengkur ni, sahabat. Dia dekat sini, dia ada... Sedar tak? Bila kita makan benda berlemak banyak kan? Lepas tu kita yang lemak, memang kita berdengkur. Okay? So kalau doktor dia akan potong. Ana dekat sama Habib Ali Zainal Abidin ya, di Kuala Lumpur. Okey, daripada keju sedap, apa yang best daripada apabila dapat pangkat meja tuan, dan apa yang tak best? Tak ada apa pun yang best. Waktu saya captain, bila naik meja beza RM50 je. naik pangkat tu naiklah RM50. Itu je. Kan? Itu je. Muhammad cek 77. Tuan, dan eksperimen homework. Macam mana? Okey. Dah buat dah homework darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 tu saya bagi tu. Okey tak okey? Apa rasa? Cuba komen sikit. Ilmu yang saya dah bagi tu, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Gabungkan tengok apa jadi. Kan? Amirul Faizio, terbaik ilmu petua yang tuan share sebelum ni padu dan alhamdulillah. Ilmu datang daripada Allah. Saya hanyalah penyampai. Ilmu datang daripada Allah sampai ke tutup guru, sampai ke telinga saya, sampai ke otak saya sampaikan pula. Dah saya dah amal, saya sampaikan pula. Itu je. Saya bukan ilmu saya pun. Daripada Zack, apa pengalaman paling seram ketika abang dalam lautan? Apabila dipermainkan oleh jin. Jin. Kalau binatang tu memang kita seram lah, terus terang beritahu. Sebenarnya binatang tu saya lagi seram daripada jin setan. Tapi kadang-kadang permainan jin setan ni kasar dalam lautan ni. Dan dia bukan nak main, dia gurau tu kasar. Tanya orang biasa masuk lautan, dia akan tengok gurauan dalam lautan macam mana. Itu yang kata kalih pandang tu. Jalan nampak sama. Yang belakang satu platun saya bawa ni, macam mana nak bawa ni? Kan kat situ. Jadi saya pun gunalah petua yang saya tahu. Saya baca surah Wadduha 11 kali. Saya potong akar yang melintang jalan, saya baling ke belakang. Jalan-jalan sikit, baru nampak jalan. Dia selalu macam tu. Kelebihan itu salah satu kelebihan surah Wadduha lah. Surah Wadduha ni adalah untuk kita ketika kita dalam kegelapan tu bukan masuk kegelapan gelap. Kegelapan kat otak. Kita punya kegelapan dalam otak adalah hati kita. Kita gelap, kita tak tahu mana hala. InsyaAllah. Duha kan terang. Waktu duha. Okay. Of course lah nampak tu. Boy. Tuan, macam mana kita nak dapat kekuatan bila kita diuji bab jodoh? Bagi petua yang boleh kita amalkan. Kejap. Ustaz Syafiq ada. Ustaz,
Ustaz ada dalam ni tak Ustaz? Ustaz Syafiq Prai. Tadi saya baru live dengan Habib Ali. Jadi masjid yang tempat Habib Ali tu sedang dibuat. Jom Ustaz kita pergi tengok Ustaz. Boleh pun kita lepas raya kita pergi ziarah Habib dekat Indonesia. Kalau Ustaz ada kesempatan, lepas tu kita boleh buat sedikit usaha lah dengan cara jualan barang ke macam mana ke. Dari keuntungan tu kita hantar ke sana lah untuk pembinaan masjid tu. Sekarang tengah ratakan tanah. Boleh okey, boleh pergi jauh, cuma larat dengan tak sebab puasa. Tahu tak apa. Salam tu sama cancel boleh guna iPhone. Okey, daripada Arfif, jin hutan dengan laut mana lagi something tuan? Okey. Ilmu jin lah. Dah orang dah tanya ilmu jin. Okey. Daripada muara sungai dekat dengan laut tu ke tepi pantai sampai ke tengah laut, itu dia panggil puak ghorur. Daripada naik ke atas tu masuk ke hutan, ke bukit, ke gunung, ke gua-gua, itu dipanggil puak jalis. Okey, mana-mana sama. Okey, itulah gelaran kepada mereka. Okey. Mengikut hadis, puak ghorur ni yang duduk dekat muara sungai, tepi-tepi pantai sampai ke tengah-tengah laut, jika mereka ganggu, sukar nak ubat. Sukar nak diubati, maksud dia mereka ni kerah kepala, nak bincang payah. Okey. Tapi jika diganggu oleh puak-puak yang jin yang daripada puak jalis yang duduk ke atas, ke darat, bukit-bukit, hutan, kalau macam kat Afghanistan tak ada hutan tu, bukit-bukit, batu, gua-gua, itu boleh bincang dia. Okey, bukan saya cakap, itulah ilmu dia, itulah hadisnya. Dapat ilmu malam ni, alhamdulillah. Tuan boleh beri ilmu shop dah, cantik pun. Kalau naik kereta tuan kena kalih tempat macam mana pula? Itu yang anda duk tengok tiba-tiba kereta jalan bercabang dua tu. Duk jalan tah kat mana-mana kan. Duk tengah confident, kita mata pun terang minum teh. Bukan kat highway lah. Selalunya kat jalan-jalan kampung lama ni. Kan? Duk jalan-jalan, tiba-tiba nampak dia pecah dua jalan. Itu yang masuk room, masuk gaung. Tuan tengah tunggu tuan meja buat minyak cenai bunian. Okey. Ramai pula enjoy live ni. Ada tapi nak tidur dah, jom ke Indo. Baik Ustaz, jom. Kita ke Indonesia Ustaz. Kita pergi tu. Kita pergi 2-3 hari, lepas tu balik Okey? Kita balik, kita pergi tengok. Sebab waktu perasmian itu Ustaz tak pergi. Kan? Perasmian Pondok Habib itu Ustaz tak pergi. Saya pergi. Kan? Tak apa. Kali ni ada rezeki kita pergi. Jom. Komen delay ke tuan? Komen dia macam ni guys. Dalam TikTok ni, kadang-kadang bila anda komen tu dia akan filter tau. Bukan saya filter tau. TikTok filter. Sebab tu anda jarang jumpa orang maki Supasana dalam TikTok. Jarang jumpa. Dia naik lagi robot TikTok akan detect. Sebab tu lebih-lebih macam akaun-akaun yang ramai follower, bila live dia dah ramai orang. Memang. Kan, sebab tu komen orang tuan, komen saya tak naik ke? Anda komen apa? Cari balik ke atas, tak ada. Bukan saya yang detect. Kadang-kadang kita salah eja, kita salah, dia detect ni sebagai maki ke, sumpah sanah ke apa ke. Memang dia hilang. Okay? Memang dia akan tu. Okay? Memang macam tu. Saya silap anda bila robot TikTok tu dia dah detect anda jenis maki Supasana, akaun anda tak lama tu. Confirm nanti dia akan down pop dia hilangkan. Dia orang ada macam merit system dalam TikTok ni. Okay? Sebab tu kalau walaupun anda benci kat siapa-siapa sekalipun, anda nak maki orang tu dalam TikTok, anda berhati-hati. Ayat-ayat anda tu hati-hati. Kan? Dia kena benda yang tak nampak macam maki. Contoh,
Contoh, korang nak maki saya, korang kata tuan ni handsome sangat lah, macam tu, terlebih handsome lah tuan ni, terpaling handsome, contoh kan. Sebenarnya korang nak kutuk saya kan, tapi benda tu orang cakap, okay. Robot, korang kena pandai confusekan robot tu. Okay. Zero Ami, so betul ke kalau nak tahan lama sapu kasai banyak sikit? Boleh je kan, banyak, buat sikit-sikit je cukup tu. Madoi, tuan ni handsome sangat lah tuan, ada tak komen saya ni? Ada. Kan, tuan saya mimpi Habib Jufri dan Habib Umar, apa maksud tuan? Okay. Alhamdulillah, yang pertama kalau anda mimpi kepada orang-orang soleh ni, bersyukur, bangun daripada mimpi, berdoa yang baik-baik, moga kita mengikuti jalan-jalan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua kan, pergi jumpa. Buat tu jumpa tu, jangan cakap kata anda mimpi, anda pergi jumpa dia sebab mimpi. Pergi jumpa, InsyaAllah adalah kot bahagian keilmuan apa-apa ke yang nak disampaikan, pesanan-pesanan ke yang kita tak tahu. Okay. Muhammad cek, tuan yang 40 kali dot tu explain sikit. 40 laju, 40 perlahan. 40 laju, lepas tu kira lah 38, 39, 40, lepas tu perlahan balik. 1 2 3 4 sampai 40, lepas tu laju balik, tukar gear bang, gear 2, lepas tu gear 5, gear 2, gear 5. Okay. Belantik ni. Saya tuan nak tanya pasal embun jantan. Kenapa? Zero Ami, wah ramai puji handsome. Sama surah Yusuf tak? Surah Yusuf tu ayat 4 kan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Telah berkata Nabi Yusuf kepada bapaknya, tu dia kalau orang perempuan nak pakai bedak tu, baca. Ada orang perempuan baca tu. Tu daripada sang berubah, tuan embun kalau titik ke mata elok tak? Elok. Kecuali. Jangan pergi ambil embun yang daun ada bulu-bulu tu. Gatal bang. Tengok betul-betul, kena daun keladi, ambil kat daun keladi yang gatal, ambil kat daun-daun yang gatal-gatal ada bulu-bulu tu, ambil embun kat situ, titik mata, cari penyakit nama dia bang. Penuh merah mata, jenuh gosok, gatal. Ya? So tengok betul-betul daun tu. Boleh je. Boleh? Test 1, 3 ada nak komen tak? Ada. Avizi ada. Okay. Muhammad Azwar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lan pek-pek abalan kita pun ada juga. Macam mana nasib Paipon balance? Okey kah? Ni abalan pek-pek senario. Waalaikumsalam abalan. Damn boy, ambil kat daun bidara boleh. Subhanallah, terima kasih. Saya cuma ingatkannya. Memang orang kata tuan menimbul bagus. Iya betul. Yang cuma tengoklah daun mana, pokok mana anda mandi tu. Kan? 302. Tuan, kenapa saya mimpi berperang? Lepas tu dalam mimpi tu saya baca surah At-Taubah 128, 129. Surah At-Taubah 128, 129. Itu maksud surah At-Taubah 128, 129. Itulah surah anda punya tauhid. Di mana tauhid anda berada. Di mana penyerahan anda, tawakal anda berada. Itu je.
Di mana penyaksian anda kepada Rasulullah? Di mana tauhid anda pada Allah? Tu 1879. Kan? Okay? Mat Blur, Assalamualaikum tuan. Geliga bolehkah kita pakai jadi pakaian macam cincin dekat beliga tu najis? Saya tak boleh cakap komen buat tu. Saya ustaz tak boleh komen. Dan boy tuan, dekat rumah tanam apa yang bagus? Saya bukan mahir lah, saya bukan botanis. Ya. Cuma kalau orang tua-tua tanam pokok buah. Berbudi pada tanah ada hasilnya. Orang tua-tua selalu cakap. Pokok-pokok buah, sayur-sayur. Nak bertanam pokok perhiasan boleh, tapi berhati-hati, banyak pokok perhiasan yang beracun. Beracun. Nampak cantik tapi beracun. Contoh racun dia tu, dia punya angin, bila kena angin tu, beracun. So benda tu anda boleh tanya pada botanis. Botanis, mereka tahu. Kadang-kadang kita pergi kat nursery, kita main ambil, cantiknya pokok tu, tanamlah kat rumah, rupa-rupanya pokok tu beracun. Kena kita ada baby, ada cucu ke, ada anak, pergi-pergi duk kuit-kuit dekat dia punya bunga ke, dia punya daun ke, duk petik-petik, kena getah dia ke, habis gatai dan bahaya. Kena jenis anak-anak kecil petik-petik daun masuk mulut, hospital jawabnya. Ini sebagai ingatan kepada saudara-saudari, ya, pada yang ada anak-anak dan cucu-cucu tu, ya. Berhati-hati. Banyak pokok cantik-cantik beracun. Ya? 16 Melayu masuk tuan. Oh, okay, 16 RMD, Hadap Pantai Timur. Lampek-pek balan. Balan naik lah balan. Balan, apa khabar? Baik tuan. Ada mana? Ada atas sofa tuan ni. Sofa tang mana? Hantu tuan ni. Dah bapak tuan. Baik. Sihat ah? Sihat alhamdulillah. So dia buat event tang mana? Dekat Ustaz. Ustaz. Sat bunyi double kot. Saya padam ni Ustaz. Tuan. Okey. Abalan tak pakai kasai bang. Abalan saya bagi ni tu minyak lin di botol. Dengan tuan. Is barang baik tuan oi. Is barang baik. Itulah. Abang Lan sedar tak? Bila kena saya punyanya, minum ke, kena saya punya aja automatik jadi mudah. Kalau kena tuan punya sakit jenuh jahit tu. Tuan cakap bagi terang tuan ni. Kalau kena tuan punya sakit. Tahu tak pak? Tahu nama jantan. Boleh patau. Kopi handsome tu, nampak tu. Aduh. Satu sachet berapa hari? Berapa hari boleh steady? Satu sachet? Minum satu gelas berapa hari? Kalau tuan cakap maksimum 4 hari, tapi saya rasa sampai 5 hari tu. Pelik lah. Tapi benar tuan, is barang baik. Maksudnya apa? Saya tengok kandungan ni, dia semua daripada bahan-bahan pokok. Memang lah. Awak tuan pakai cermin mata tuan? Nampak handsome sikit, nampak muda sikit, tu sebab dia. Oh, kalau tuan pakai saya pun nak pakai. Kena pakai? Okay. Tapi dia cakap tuan ni. Dia ada gula, dia ada creamer, tanpa penusuk, ekstrak kopi, tongkat ali, ekstrak ubi jaga, ekstrak ashwagandha ni apa tuan? Ashwagandha tu dia tengok grade A dekat India. Gunung Himalaya saya ambil. Memang betul. Sekilo apa tuan? Ui, mahal, 10,000. Ha?
Ha. Tak bohong lah. Audio Dia memang. Tapi ambil grade A lah betul-betul. Memang handsome lah. Dalam tu pokok tanduk kambing pun ada pun kan. Tapi yang minyak tu tuan. Kan saya cakap dah, satu untuk luaran, satu untuk dalaman. Dalaman minum, luaran pakai. Tengok apa jadi. Saya pakai minyak tu, saya roll Ustaz. Tapi dia boleh terlajak ambil ke Penang tu. Dia punya distance tu yang saya kata, is barang baik. Tak apa. Amalkan. Ramai dah. Tuan. Kenangan kita dekat Perak tak boleh lupa tuan tu. Oh, itu zaman muda. Masa tu rambut belah tepi tuan. Yalah. Pergi mana-mana kena bawa pen lah. Betul. Lah ni anggota semua tak pakai pen lah, mereka pakai file. Mereka pakai file lah ni. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak tuan. Beres. So, ni nasi paipon dekat Alustag kat mana buat? Alhamdulillah tuan, dapat sambutan ramai. Ya. Dia kata sedap. Sebenarnya bukan kata saya yang bagi sedap. Allah yang bagi kita sedap tuan. Ya. Apa-apa kita niat berniaga pun semua kerana Allah. Betul. Sambil cek rezeki tu dah. Untung sikit-sikit lepas duit makan kita okey dah. Alhamdulillah tuan. Sedekah yang lain okey dah. Baru-baru ni viral tuan. Kenapa? Saya tolong budak Tafiz. Tolong budak Tafiz tu, saya kata... budak ni! Tolong budak Tafiz minta sedekah tu. Paksa weh. Nak masuk syurga tak? Tapi... saya tengok lah. Tapi apa pun saya niat nak melawak saja. Tapi orang komen tu saya maafkan lah. Tak apa, kita pun faham lah bulan Ramadan. Biarlah mereka tak kena otai. Mereka tak kena otai. Macam mana? Itu abalan. Ni style kalau saya kata, hampa letak duit sekarang. Saya paksa tu Kalau saya paksa tu Tak boleh tu, jadi dalam uniform. Dalam uniform boleh tu, kena paksa-paksa. Ya. Mereka tak tahu zaman senario macam mana pegang satu Malaysia dulu. Mereka tak tahu. Budak-budak mentah sekarang tu yang komen-komen tu. Tak apa tuan, kita maafkan tuan. Tapi kalau boleh yang mana duk tengok live, tolonglah share. Bukan senang nak jumpa dengan tuan ni. Hanya dekat event kita itu hari ya kat Ustaz. Is barang baik. Siapa nak cari kat TikTok shop saya? Saya tak mau letak beg kuning malam-malam ni. Besok pagi saya post. Saya bawa tuan, saya nak beritahu lah kat tuan. Rumah saya setrika rosak. Betul? Lepas tu saya pergi kat kedai Cina tu kata harga setrika tu 250. Lepas tu dia kata kalau mau kurang-kurang lagi dia bagi 200. Okey. Lepas tu esok surprise saya kata minta dia 200 dia tak bagi. Lepas tu Cina tu mencarut dekat saya tuan. Betul? Dia kata kalau you mau ini setrika agak free you angkat sama ni. Betul? Lepas tu saya pun balik saya minum lah ni. Betul? Tunjuk dia. Saya minum saya kata okey. Saya punya suara keras. Bila saya punya tu suara keras, jadi stiker tu dia kata ayah. Saya kasih you sama you free lah. Ya, betul ke ni? Itu jenis Cina Bukit mana jenis kelolo tu. Confirm kelolo. Kawan saya jugalah. Jenis kepala tepi tu, semua kepala sengit tu. Dia kata, lu ini serika surah harga 250 lagi rumah minta kurang sama saya 200. Kalau lu punya ini elok keras banyak kuat, you anggap free. Nasib baik bawa saya punya kopi ya. Saya kata, saya ambil sini. Ambil tengok ni saya. Hari ni aku pakai kembalikat baru balik pada semester saya pun perkara saya tunjuk ke dia. Dia kata, "Ayah, tak apalah sway punya pasal angkat you ini serikat sama you free." Dia kata dia tengok tu sway ini sway Pasal dia kata kalau ini punya barang elok saya kasih free Saya gantung pasal balik solat tarawih. Saya pakai binatang ni Asing tu kata ayalan. Macam ni kita mereka banyak sway lu mari. Itu geng lama tu. Cina tu geng lama dah geng dia tu. Tapi tak apa tuan. Malas lagi tuan. Saya nak minum ni sini. Rumah saya petik air rosak.
Esok saya pergi kedai elektrik tu, saya nak berkeran ni. Saya nak pergi angkat dia punya petik pula. Kalau dia kata free, saya bawa balik. Saya nak ambil petik yang fang. Mampui. Habis rakyat Malaysia kena dengan tautan. Tak apa, mereka pun tahu rakyat Malaysia. Yang masuk ayat dalam senario saya seorang je. Harap-harap tuan pun tahu apa panggil saya macam mana. Tahu dah. Lama dah. 20-30 tahun lepas lagi kenal lah. Saya automatik dia jadi macam ni lah. Memang pada kecil memang besar masuk ayat lah. Tapi kenangan saya duduk dengan tuan, saya tak boleh lupa lah tuan. Oh, biasa. Itu dulu-dulu ya. Banyak ilmu yang saya belajar dengan tuan lah tuan. Ilmu biasa-biasa ya. Tuan, tapi saya heran lah tuan. Tapi bukan saya kata nak heran tau. Kita manusia ni tak sedar tau. Allah bagi kat kita 7 benda, kita tak tahu. Apa dia tu? 7 benda apa dia? Ya, mata, hidung, pendengaran, percakapan, hati, lepas tu nafsu, pergerakan. 7 benda Allah bagi you. Tarik satu habis. Tarik satu habis tuan. Tu kadang-kadang saya nak melawak pun saya jadi takut dah tuan. Cering melomar ni. Nampak? Takut. Ulah. Tapi bila tuan baca surah tadi, saya rasa lemak tu yang saya masuk. Boleh lah. Saya pun selalu live pun pesan kat anak-anak muda ya. Kita ni dah berumur balan kan. TikTok ni tempat dia orang. Jadi sajalah layan-layan. Anak muda dah. Islam. Iman, ihsan. Iman, ihsan tu kena ada tuan. Memang. Saya tengok banyak budak-budak ni selamai ceribui ke benda-benda tak elok. Sayang tuan. Pula sayang. Sangat-sangat sayang tuan. Depa nakai tapi tak berakai. Itu yang pelik tu. Kita dulu nakai. Tapi kita punya nakai tu ada had tau. Kita nakai, kita tak jahat. Nakai. Tapi masalah sekarang ni nakai tanpa akal. Itu yang kita garuk kepala tu. Hampa ni pasal apa? Itu masalah. Jadi kita sebagai abang-abang ni kita kena slow didik mereka lah. So slow. Cara dalam TikTok ni so slow lah ya. Okay Dan. Utama sekali itulah mak rempit. Sayang nyawa ni apa. Pasal apa mak mereka mengandung 9 bulan 9 hari. Beranak sampai terkoyak isi. Mereka nyawa melayang lagu tu ya. Sayang. Pasal apa? Kadang-kadang mereka nak menega, mereka duk hambat duit. Sebenarnya saya kata tak. Cari ilmu dulu. Ilmu nak menega, ilmu nak jadi macam mana, nak cakap dengan orang, PR dengan orang. Cari ilmu dulu. Baru kita dapat duit. Betul kan? Betul. Macam tuan masuk hutan. Kalau tak ada ilmu macam mana tuan nak tahu? Kopi handsome ni. Cari kat TikTok shop saya je. Naik atas tu pergi kat shop saya. Tekan butang biru. Tekan butang biru ni dia atas ya. Tapi ni saya nak pesan ni, siapa yang nak beli saya pesan awal-awal satu sachet 3 hari nah, jangan duk minum hari-hari dan jangan minum waktu sahur. Balan, ada orang minum waktu sahur balan saya garuk kepala. Jenop tikam. Petang tadi tuan, kalau waktu sahur minum kopi handsome tak apa ke, saya dah minum kopi handsome. Saya kata hang ni tak sampai suhur lagi. Tak, siapa yang minum tu? Angkat tangan saya nak tengok. Ada geng-geng lelaki dalam TikTok ni lah. Awak hampa ni tak ikut arahan tuan. Hampa kalau jadi askar mampu ya. Tuan nanti marah aku tak tahu. Dia minum waktu sahur. Saya yang tok guru yang buat formula tu saya pening. Aduh. Hampa ni. Tak berani. Orang kopi tu minum waktu hari bukan bulan puasa. Depa minum waktu sahur kan tuan? Betul Depa minum waktu sahur kan? Minum waktu sahur. Astaghfirullahaladzim. Betul-betul Piramli madu 3 kali tu. Aduh. Tuan. Apa bang? Nampak tak? Mana sekali lagi. Tak kira perikot lagi mampu. Dah dapat tunjuk sak je tu je. Balas je tunjuk muka.
Tak nampak. Laju tau. Saya tunjuk laju tau. Saya tunjuk laju. Okey. Tuan jangan record tuan. Ada. Saya tunjuk laju ni. Tuan kira 1, 2, 3, 4 kira. 1, 2, 3, 4. Big Boss Oil. Minyak Big Boss. Dulu Balan, nama tu adalah minyak lintah gunung sebenarnya. Tapi TikTok bagi mesej kat saya tak boleh guna nama tu. Jadi saya tukar lah. Saya tukar stiker. Kalau dekat Shopee mana ke saya letak ni. Saya letak ni. Letak apa ni? Ni, tengok kat sini ni, tautan ni. Tengok tautan bawah tu. Kopensum tu. Ni pun kat 10,000 lah. Kalau kat tempat lain saya jual 10,000 lah, 60,000 kotak lah. Tengok ini lah, TikTok Shop. Tuan. Baru-baru ni tuan bagi tahu kat saya kalau ada satu pokok tu duduk tengah goyang. Betul. Ambil. Saya cari tengah-tengah malam tak ada pun. Cari tengah malam. Siapa cari tu siang cukup dah. Tak ada tuan. Tak ada rezeki tu. Ni. Kadang-kadang saya duduk kat luar ni kan. Saya duduk suluh ni. Naik atas ni cari sampai. Nampak ni. Saya tunjuk kat tuan. Saya line loop. Ni. Saya duduk cari kat atas ni. Depan-depan ni. Nampak ni. Tu. Nampak tak? Tak ada urusan ni. Dia kena pergi kat pokok kayu. Pergi tengok. Kalau ternampak yang mana daun duk goyang sendiri tu. Dia satu ya? Hak lain tak tu? Tu kadang-kadang geng-geng paranormal. Saya tanya geng paranormal. Kata pokok tu goyang Belan. Tengkorak apa? Bukan tu goyang. Yang goyang tu dia tengah zikir. Baca bismillah. Selawat kepada Nabi Muhammad, bagi salam kat Nabi Allah Ilyas, petik ambil. Kalau nak letak dekat dada pun boleh, masuk dalam poket boleh. Ya kan? Tapi saya tak suka ambil tu, saya suka tengok. Nak tengok sudah, bagi bagus. Tengok saya tengok ya, saya nak tengok ya. Macam-macam orang nak offer, nak bagi saya tak mau, takut. Kita pula geng jadi masuk ayat. Tak apa, kalau sekali orang bagi tu benda tu dalam tu ada saka ke, kalau saka tu masuk ayam kan kita tadi. Dia kata ini geng. Kata apa, arwah abang saya pesan, dia pun anggota juga. Dia arwah Abdul Hamid. Apa tuan kenal kot? Arwah Abdul Hamid. Tak saya sebab ramai nama Abdul Hamid, saya kena tengok muka kot. Dia punya last post dekat Garisen Pulau Pinang. Okay. And then they half beret. Beret dia half wing. Okay. Dia kata kalau jenis half wing tu antara KP kot, kau perkhidmatan tu kot. Dia biasa berkhidmat. Betul. Dia biasa berkhidmat di New Zealand dengan Australia. Tu yang mana hanya general daripada Johor semua JMF tu kan. Dia kata awak adik Abdul Hamid ke? Tu saya kata ya, saya adik Abdul Hamid. Ada satu kenal tu, nama kenal alamat Mata dan Mata Batu. Tak tahu lagi dia ada lagi dengan JMF ke tak ada lagi dah. Pasal tu geng-geng JMF. Betul. Pasal tu geng JMF ni depa kenal saya. Dia kata abang Abdul Hamid. Saya kenal macam mana? Pasal dia biasa berkhidmat di Johor dulu. Tuan, saya dulu nyari-nyari anggota tuan. Habis tu saya dulu basikal, banyak offer. Main bawa basikal? Basikal. Captain Rozaini. Kenal tak Captain Rozaini? Captain Rozaini. 18 RMD ni tu. Bukan ah? KKB. Kuala Kubu Baru. Ya. Okey. Pos tu siapa pun tak boleh masuk. Hanya geng-geng sukan saja boleh masuk masa tu. Okey. Dia offer saya masuk. Dia kata, "Dad, aku nak recommend adik hang masuk jadi tentera." Dulu basikal. Dulu basikal banyak offer. Polis offer, askar offer, PM offer.
Rozani Komando. Yang tinggi-tinggi tu. Muka macam mamak tau. Dia kot. Dia kot. Salam kat dia. Kenal ramai, kan? Kalau ramai dalam grup kita dalam ni ada geng-geng basikal syok kan. Tapi pihak ni lah. Aduh. Ya. Tapi nak begitu kawan-kawan kita lah. Janganlah lu try buat tu sahur. Kalau tuan dah pesan dekat saya dalam TikTok itu masalah saya tengok tu, saya tak minum, saya takut. Kopi Al-Hansami. Banyak-banyak tuan. Okey. Satu sachet untuk 3 hari. Ingat tu, siapa yang nak beli satu sachet untuk 3 hari ya. Bukan minum, besok minum, lusa minum, jangan. Okay? Jangan risau, saya ada 2 sijil. 2 sijil makmal, tak ada sildenafil, tak ada lafil, steroid, viagra, apa benda tak ada. Clear. 2 sijil. Berapa kali, setiap kali live saya akan tunjuk. Ni ada saya ada kat rumah, kalau kat pejabat saya tunjuk. Okay? Saya TikTok shop saya lah kalau siapa nak lah. Tapi saya respect tuan. Tuan dapat daripada herba-herba ni dahsyat lah. Memang dahsyat sebab masalahnya Balan, dulu saya duk buat ni juga, pergi dekat farmasi beli Cialis. Bersatu je pil farmasi RM42 untuk 2 hari. Yang ni satu kotak tu saya standby untuk 10 hari. Tuan, ni Api tanya kopi tu untuk apa tuan? Alah, faham-faham sendiri ya. Alah cakap. TikTok dia kata hang nak masuk syurga, hang derma dulu. Kandang kata apa kegunaan daun tu, cara ambil daun tu yang berzikir tu tuan. Okey. Lupa nak bagi tahu. Bismillah, selawat pada Nabi Muhammad. Bagi salam kepada Nabi Allah alias ataupun salamun ala Ilyasin. Ayat dia tu. Petik kan? Letak. Kalau siapa tengah hiking apa ke, letak dekat kulit. Tuan. Tak apa elektronika. Teman. Elektronika ni dia komen. Gunting bawah ni pun boleh. Tembak dinding kopi tu. Tahu tak apa. Lepas tu sahabat kita ni, Mat Lee, dia kata Abelan tak kosong. Kosong apa? Memang kosong. Aku bukan tak dada. Mat Lee kata Abelan tak kosong. Okey. Minum. Ahmad tanya. Saya baru di stok Balan. Kopi tu 1 minggu 1,000-2,000 kotak habis. Tiap minggu punya tu. Geng-geng yang pembeli tautan semua dah tahu dah. So, diorang dah amal. Tanya. Diorang tanya apa lagi Balan? Tuan nak beli Ahmad lah, tanya umur berapa? Naik atas tu, pergi kat kedai. Mega Alam tanya, Tuan saya baca komen lah Tuan lah. Baca. Tuan saya baca komen lah. Baca. Ni Mega Alam tanya, tak jual ke ada set combo tak? Combo? Mega Alam tanya, Tuan tak jual ke untuk set combo? Oh, tak buka lagi. Kalau nak, selalunya saya akan buat sebulan sekali. Waktu Balan, selalu saya akan buat sebulan sekali lah. Sebulan sekali saya sebagai founder, waktu gaji lah, selalunya macam 26-27 hari bulan, saya akan buat live. Selama 3 jam je, saya akan bagi, korang nak harga ni, harga paling rendah, ambil jalan. Macam tu Tapi sebulan sekali lah. Ni, betul. Cantik tuan ni, Eri tanya, bagilah rose untuk legenda kita. Bagi kat Balan. Ni apa ni, takkan Balan bagi dapat 19 ni guys. Come on lah, bagilah. Bagi Balan sikit. Umur berapa boleh minum? Yang nak lelaki dah balik boleh. Yang bujang boleh minum, tapi kalau dia pastikan dia main sukan lah. Sukan dia berpeluh lah, macam nak pergi hiking ke, basikal ke, dia nak main besi, gym. Minum sebelum. Bos MRS, try tuan saya duduk dekat ya. Mai pejabat saya. Apa hasiat dong goyang tu sebab saya kaki hiking. Saya takkan bagi tahu hasiat dia, anda rasa sendiri. Saya bagi tahu teknik dia saja. Ilmu tu saja. Kan kalau saya bagi tahu kan orang kata overclaim. Oh loh tuan, saya pakai saya guna daun tu tapi tak menjadi pun. Saya tak nak ayatnya tu. Saya nak anda rasa sendiri. Tuan.
Tuan. No, mereka bagi gift kat kita dengan Tuan tu. Terima kasih banyak-banyak. Oh, you go. Terima kasih. Thank you for the rose. Oh. Tu, lembakan lah, seninu lah, kauntung bagi. Nur BMZ. Kalau siapa nak dong goyang tu, baik main buat belah boleh bagi. Takut benda lain goyang. Anak goyang, minum diesel dengan petrol, campur sekali buat kopi. Antuk goyang. Tuan, dia kata misal kita sama tuan. Oh. Rapat sikit. Bagi dong screenshot. Rapat sikit. Screenshot. Screenshot ke? Okey tu. Itu misai orang handsome memang tu. Oh, tanya apa? Siti Munirah. Dia tanya apa? Select bang. Balai kita select malam-malam ni select. Orang budak-budak ni kita select. Abang Jena bagi gift kat tuan dengan saya tu. Oh, ya ke? Oh, terima kasih. Subhanallah. Ablan, saya nak ikut berlakon dengan geng senario. Boleh? Ablan, jom join Litur di Langkawi. Tahun lepas, masuk Sarawak tahun ni. Cantik. Nak ikut? Oh, Litur di Langkawi Ya, tuan. Ni, Balan. Orang minta ni, pukul 1 pagi, 2 pagi orang minta ni. Buat trompet sikit lah. Sikit lah. Rindu. Mereka rindu. Nak buat ke tuan? Buatlah sikit lah. Saya bagi lagu ni semangat untuk tuan. Pasal tuan rajin masuk hutan. Tapi jangan lupa kat saya satu benda. Apa dia? Okay. Beres. Okey, lagu ni special untuk tuan dan semua anggota-anggota. Bersama dengan batalion dengan tuan. Masa tuan cerita dengan almarhum Sultan Kedah tu, saya memang... Okay, special untuk tuan lah. Kalau tuan ingat lagu ni lah. 1, 2, 3, 4. Siapa nak record. Hampa nak buat viral pun hampa buat viral. Tapi lagu ni aku tunjuk kat tuan lah. Walaupun dia besar lah. Kalau dah ready untuk record, buat 3 kali good. Siapa dah ready? Ya. Buat macam ni. Siapa nak record, saya halalkan video ni. Okay. Dia ready dah. Okey, lagu ini saya tujukan khas kepada tuan bersama dengan sahabat saya. Masa saya duduk dekat Ipoh jumpa tuan, lagu ni masa tuan bertugas. Dan kalau tuan ingat lagu ni, mesti tuan boleh nak ayat mata masa dalam tugas. 1, 2, 3, 4. Jeng. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Terbaik lah Balan. Lama lah tuan. Betul lah, sama. Semboyan telah bersembunyi menuju medan bakti. Stop. Memang otai lah Balan ni. Tuan lagi otai pada saya. Pasal tuan banyak knowledge, banyak ilmu. Saya berdoa dalam live TikTok saya ni dengan live TikTok tuan hutan, supaya tuan akan bertemu dengan Nabi Khidir. InsyaAllah. Amin. Saya berdoa kalau tuan duk lalu dalam hutan, tiba-tiba kalau tuan jumpa, saya berdoa ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang mana masuk live kami ni, saya berdoa bagi tuan hutan ni bertemu dengan Nabi Khidir. Apa segala-gala penyakit, hak pelik-pelik, apa COVID ke apa ke, dapat kat tuan hutan. Permudahkanlah semua umat Nabi Muhammad SAW dapat hasil. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Kita orang yang berilmu ni kita kena share tuan. Kalau tidak kita masuk ayat. Okey Balan, jom kedua dah. Okey. Saya tak boleh buka lebih-lebih lagi, takut orang kata saya ni. Tapi
Hampa nak beritahu bila nak bersiap kat hampa lah no, nak siap kat hampa nak duduk belah-belah sana no. Jangan Oh. jangan waktu sahur. Hampa waktu sahur hampa jenuh tilam lama pakai tukar baru, tilam lama tukar baru. Bini lama pakai dulu, tilam. Tuan. Okey, Jo. Saya minta ampun, minta maaf. Sebenarnya bulan Ramadan Al-Mubarak ni saya minta ampun, minta maaf dari banyak-banyak semua. Kalau saya ada tulis silap ke, yang mana saya tak ada baca daripada punya live ke, yang mana yang bagi gift, saya doa pada satu hari you all akan bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan bertemu dengan Nabi Khidir, dengan bertemu dan kita kembali syurga terbaik, syurga Firdaus di sisi Allah. Buat Baik. semua. Baik tuan. Okey, Balan. Okey. Nanti kita bila-bila apa-apa kita kontak. Oh, pergi nasi paipon Balan. Kalau Ustaz Cuba tuan kata, nak masuk syurga, nak masuk syurga, derma dulu. derma tu. Nak masuk syurga derma tu. Tuan, saya airline tuan. Ya, baik. Okey. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selamat bersahur. Bye bye. I love you tuan. I love you too. Aduh. Abalan. Itulah Abalan. Jarah lama. Nah, okey. Dengan Balan tadi. Balan pet-pet. Dah boleh terang goyang boleh petik sebab tuan cakap saya. Ambil lah. Ambil je lah. Kan? Ambil lah. Ambil. Rasa sendiri. Itu je saya tak mau cakap lebih-lebih. Ya? Saya bukan orang yang suka menjanjikan langit, bulan, bintang. Bila saya bagi tu, keluasan nak buat. Tak buat. Tak ada masalah. Seorang yang dapat tahu. Kan? Tuan nak beli kopi mana? TikTok Shop. Tekan lambang saya ni. Pergi dekat saya punya lambang kedai tu. Kan lambang kedai tu. Kita punya bag tu kan. Bag tu. Dalam tu. Senarai barang saya. 2 tahun lebih dah saya jual kat Mamkat. 3 tahun dah saya jual. Masuk bulan ni dah 60,000. Nak masuk ke 70,000 kotak dah. Nak masuk dah. Alhamdulillah lah bantu. Cakap mana. Cara minum senang saja. Satu dah ada kat kotak tu. Satu sachet 3 hari. Jangan minum hari-hari. Selang. Hari pertama minum malam lah. So 3 hari. Satu sachet tu macam Balan lah. Balan dia minum 1 gelas saja. 4 hari 5 hari jadi hero. Cukup lah tu. Kan? 4-5 hari jadi hero. Jangan risau tak ada bahan-bahan terlarang tu. Semata-mata akan kayu betul-betul pure padu tu. Mungkin bila anda minum kali pertama tu anda akan rasa sakit kat pinggang, bawah peha akan rasa benda lenguh-lenguh. Itu semua anda urat-urat tak kenal lagi akan kayu tu. Minum air kosong banyak sikit. Tak ada rasa pening-pening kepala, berdesing-desing di telinga, tak ada. Itu semua sildenafil, tadalafil semua tu. Okay? Tak ada. Okay? Jangan minum hari-hari. Sakit-sakit kepala tak ada, semua tak ada. InsyaAllah. Okay? Minum air banyak. Simple je. Siapa yang ada darah tinggi, yang tinggi sangat, jangan lah. Siapa ada kencing manis yang sampai tahap kata orang tahap teruk sampai 20 lebih, 25, 30 tu, turunkan dulu lah. Okay? VVIP ke mana kan, duk minum saya kopi ya. Tu ya boleh cakap. Dan kalau anda tengok senarai yang beli tu banyak, doktor-doktor ke, kan? Kan geng-geng balai ke, geng Putrajaya ke apa semua tu, orang boleh ambil kopi ya. Saya punya resepi lah. Sebab tu, tapi saya tak boleh jual besar-besar. Saya tak boleh jual besar-besaran. Sebab apa? Sebab bahan tu susah. Bukan boleh keluar satu hari sampai 1 bulan boleh keluar 40,000 kotak. Tak boleh. Tak dapat. Tak boleh. Payah. So, slow. Siapa dapat. Tak dapat. Sit dia lah. Okay? Kena keluarkan peluh ke lepas minum aliran semi tu. Kalau yang belum, yang bujang, kena keluarkan peluh. Sebab tu 1 jam sebelum main gym, setengah jam sebelum pergi hiking,
sebelum pergi tu, dia memang akan boost lah. InsyaAllah ada boost. Rasalah sendiri, ramai dah orang dah rasa. Simple je saya ni. Terima kasih yang baru follow. Okay, last, ada apa-apa tak yang saudara-saudari nak sembang dengan saya, mungkin nak tanya apa-apa boleh. Last, tanya pasal kopi ke? Okay. Apa beza minyak alam yang Tuan Jojo? Okay. Ini bab-bab produk ni. Ni soalan daripada saudara DNA. Tuan, hari last Tuan berkhidmat tu, Tuan teriak lah. Menangis lah maksud dia? Tak. Saya senyum, saya gelak, saya happy. Kerana objektif saya, okay guys, adik-adik kalau anda buat sesuatu kerja, tolong cari kepuasan kerja. Ya, duit, gaji, pangkat, apa semua tu, itu semua hanyalah benda kecil. Pangkat tak naik, pangkat turun, pangkat naik, pangkat jatuh, pangkat gaji kejap naik, kejap tak ada bonus, kejap kena potong. Itu semua benda kecil sebenarnya dalam dunia ni. Percayalah cakap saya. Saya pernah lost seniority. Lepas tu naik balik, lepas tu saya pernah naik, lepas tu saya cemerlang jadi top student, lepas tu turun ke bawah. Hidup memang macam tu. Normal. Okay? Saya pernah masuk mahkamah, keluar mahkamah, pergi sana, pergi sini. Macam-macam hal lah hidup saya dah lalui. Macam-macam. Okay? Saya bukan askar biasa yang lurus masuk bendul, lurus ikut dia atau pencen. Tak. Saya punya liku-liku kehidupan saya, Allah sangat menarik. Okay, apa yang saya buat adalah saya mencari kepuasan kerja. Kalau anda buat sesuatu kerja tu, kadang kita puas hati. Awak yang puas hati yang kerja awak. Puas hati aku dah buat benda ni. Puas hati aku buat benda ni. Nanti bila anda keluar dari kerja tu, anda akan senyum. Saya senyum, sonok. Lega. Okay. Okay. Ingat, kepuasan kerja. Jangan cari benda. Kalau anda cari orang puji anda, dapat anugerah khidmat cemerlang, ada apa semua, anda kejar tu je, jahanam hidup kau. Confirm. Tuan pernah kena kes tata-tata? Saya kena cas berapa kali dia, benda biasa je. Saya kena mahkamah polis berapa kali. Masuk lokap. Provost marshal. Tembak orang. Macam-macam dah saya buat ni. Okey. Macam-macam dah saya buat ni. Dalam hidup ni. Macam. Nampak dia selimut dah tarik ni. Okay. Tuan, kalau masuk hutan terserempak dengan harimau, apa patut kita buat? Terima kasih Abang Nasri bertanya. Abang Nasri, saya ada letak video tu kat situ. Perbincangan saya dengan seorang pakar hutan juga, saudara Afiq. Kan? Dekat tu saya ada upload tu part 1, part 2, part 3. Boleh tanya. Kat situ ada. Okay? Tuan, kalau bab produk minta, boleh bab produk saya tak nak berjawab dah. Dia pukul 2 bang. Pukul 2 dah. Tuan, ada 3 kopi, mana satu kopi je? Tak ada. Kopi handsome untuk lelaki. Dekat dalam TikTok shop saya cuma ada kopi handsome, kopi beauty. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Beauty untuk perempuan, handsome untuk lelaki. Simple je. Sebenarnya saya tak tahu nak buat nama apa. Saya main hitam je. Okay? Last. Ada apa lagi lah? Lawa baju. 2 baju RM20 lah. Pengalaman pahit dalam askar. Banyak. Tapi saya lupakan. Normal lah dalam mana-mana kerja pun. Bukan kerja anda kerja cikgu pun ada pengalaman pahit. Masing-masing ada pengalaman yang macam-macam. Kan? Kadang-kadang pengalaman tu datang daripada kesilapan kita. Itu proses kita belajar dah hidup. Okay? Daripada Zidin, Tuan asal dekat shop tak deliver Singapura. Dia memang dekat Singapura tu, masalahnya memang tak boleh hantar. Susah. Masalah kat custom. Okey, cari Tuan Hutan Johor Bahru. Cari TikTok Tuan Hutan Johor Bahru. Orang Singapura cari TikTok, nama dia Tuan Hutan Johor Bahru. Minta tolong dia. Itu saya punya agent tu. Lama dah dengan saya. Dia akan bantu. Okey, Miki. Okey, orang tanya tentang kenangan pahit. Kenangan paling pahit saya dalam askar adalah ketika saya dikhianati oleh kawan baik-baik saya sendiri. Itulah dia. Sejak pada itu saya tak percaya dah.
So, sejak dari itu saya tak ada best friend lah dalam askar. Askar ni mungkin dekat tempat lain pun sama. Ada dua perkara yang tak boleh dipercayai. Susah sangat. Saya rasa bukan askar saja, semua bidang anda akan jumpa benda ni. Lebih-lebih lagi orang yang paling rapat dengan anda. Okay? Anda agak apa dia? Anda agak apa dia? Dia 8 dengan 8. Satu duit, satu bur 8. Tu dia. Jadi dua dia. Dia 8. Hujung dia 8. Satu bur 8, satu duit. Paling susah nak percaya. Okay? Kerana perkara begitu, saya berhati-hati. Okay. Itu pengalaman paling pahit. Kalau orang tanya, pengalaman paling pahit. Kerana daripada situlah dia akan merosakkan anda punya kerjaya, dia merosakkan tu. Pasal duit, saya dikhianati oleh kawan-kawan sendiri, kawan-kawan pegawai sendiri. Kita tak makan benda-benda macam tu. Kita tak ada benda macam tu. Kan? Kita jadi kita anak orang kampung. Mana main benda-benda duit semua ni. Kan? Lepas tu dipermainkan dan benda tu pusing balik kat kita. Kita punya hangin waktu tu. Kan? Okay? Itulah. Bab lain tak ada. Setakat kursus teruk-teruk, kursus sniper, saya dapat best student. Tak teruk, tak ada pahit pun. Kan? Apa kursus survival macam nak mampus lagi, tak makan ni sampai sebulan lebih. Okey je. Tak pahit pada saya. Tapi sebab benda tu menjadi kekuatan pada kita. Okay? Lain? Dah. Tak ada dah. Berat dah. Balan dia lagi. Umur sekarang berapa tuan? Yang bertanya ni perempuan ni. Flower Moon. Oh, perempuan tanya. Flower Moon tanya ni, umur saya berapa? Saya, cik, saya ikut berapa pun yang cik nak. Kalau cik adik nak saya umur jadi 30 pun saya boleh. Nak jadi saya umur 35 pun boleh, 40 pun boleh. Saya ikut. Kan? Saya boleh dressing sebagai orang umur 30. Ikutlah macam mana. Itu kalau perempuan tanya. Tua lah sebenarnya, tua lah. Tuan Hutan jual apa? Saya dah keluar 27 produk. 27 produk. Okay. Yang saya letak dalam TikTok saya ni baru ada 12 kat TikTok shop. Wife watching? Tak ada. Bini saya tidur. Bini saya ustazah. Bini saya tidur baik-baik. Balan tahu lah mana tu. Ingat dua tu tuan. Allah, lupa. Kalau laki tanya pula macam mana? Kalau laki tanya automatik saya jadi tua. Orang kata, bang, atau orang panggilkan uncle, atau pakcik umur berapa? Pakcik ni dah 60 lebih dah. Hampir 60. Dah tua. Ada macam tu. Kan? Automatik jadi tua. Kenapa saya buat perangai macam tu? Sebenarnya saya bukan buat lawak jenaka. Benda tu ada dalam ingatan ulama' selalu ingatkan. Ulama' selalu ingatkan. Yang pertama, elakkan bertanya orang tentang umurnya. Dan jika anda masih sedang mendidik orang, mengajar orang, jangan bagi tahu orang umur anda. Itu ulama' aja. Itu dalam ilmu
tasawuf, ada dalam bahagian adab. Bukan saya sengaja, saya gurau-gurau memang gurau, saya gurau kan. Tapi itu cara saya mengajar. Kalau perempuan tanya, memang automatik saya jadi muda. Sebab selalunya orang perempuan, bila dia tanya umur, dia nak matchingkan dengan umur dia. Oh tak jauh sangat dengan aku ni. Orang perempuan selalu fikir macam tu. Tapi kalau orang lelaki bila tanya umur, dia nak tengok berapa jauhnya kita dengan dia. Itu dia. Sebab tu ni saya bagi tips. Kalau lelaki tanya pada umur, tak kisahlah pakcik tu ke siapa tanya pada anda, pastikan anda bagi tahu umur anda dah tua. Okay? Dah tua, cakap macam tu. Macam saya, bukan macam saya, kalau orang tak kenal saya, orang tengok macam dalam live, orang tak kenal saya tu, siapa tu hutan ni? Dia tak pernah tengok saya. Dia mungkin dia akan kata, kena pula letak filter. Guys, contoh nah. Saya bagi contoh nah. Okay, contoh. Saya letak ni. Nampak? Saya letak filter ni kan. Betul saya sembang. Sekejap lagi ada pakcik mana-mana kata, dia mesti kata, ni budak ni dalam 30 ni. Nampak tak? Kata saya tukar filter lah, okay. Sekarang tak ada filter. Ni balik tak ada filter. Ni tak ada filter. Orang perempuan bila bertanya umur, dia nak tahu berapa dekat kita dengan dia. Contoh kalau perempuan tu umur 25. Lepas tu dia katanya, abang umur berapa? Pastikan anda jawab umur anda dalam tak adalah abang dalam 28, 29. Dia kata, beza 4 tahun dengan aku. Okey. Tapi kalau cakap ke dia, dia pun perempuan tu umur 25, awak pula cakap, saya dah 40. Terus perempuan tu jadi friend zone terus. Friend zone. Tadi dia niat, mungkin perempuan tu niat nak jadi isteri awak cakap 40 je, terus jadi friend zone, masuk dalam geng kawannya lah. Itu normal. Okay, beza dengan orang lelaki kau tanya, katakanlah lelaki umur 25, tanya awak, bang umur berapa bang? Abang lebih kurang nak hampir 50 dah. Abang, dia akan keluar respon, sedangkan umur awak baru berapa je. Biar dia tahu sendiri pada orang lain, jangan anda beritahu. Bukan nak tipu. Dia cakap macam tu. Bukan nak tipu. Maksud dia kita tak nak bagi tahu yang betul. Okay? Okay. Tommy rugby dulu ke? Tak. Main touch rugby adalah kat New Zealand tu, main touch rugby. Saya cadet sana kan. Tuan pernah mengamuk dah sekarang? Ya, pernah lah. Dulu-dulu lah, tak ada benda, mengamuk-ngamuk ni tak ada benda nak kita nak banggakan. Zaman muda-muda je lah. Zaman kata orang main kedah je segalanya kan. Main pelik-pelik lah dulu. Kan? Itu IC battalion saya kejar pusing markah battalion. Astaghfirullahaladzim, dulu hilang akal lah. Kan? Okey, 2:30, jomlah kita tidurlah. Jomlah tidur. 2:30 cukup. Ya. Saya minta maaf kalau saya tak dapat nak menjawab semua komen-komen saudara-saudari. Kan, saya dah 1.5 jam dah live ni. Ada apa lagi? Madi Medero, kejap tuan. Kenapa? Kalau saya tak dapat nak memberi apa-apa yang saudara-saudari cari, saya minta maaf. Okay. Jika ada apa-apa ilmu ataupun petua yang saya sampaikan malam ni, last. Subhanallah. Kenapa? Tak ada siapa pun ingatkan saya selawat dulu. Tekan ni. Ada 1,000 koin dalam tu, tekan. 5 minit ni. 5 minit. Ambil lu, saya nak bagi 1,000 koin. Semalam 2,000 koin, malam ni 1,000 je lah. Tuan dan semua, saya minta maaf banyak. Balan, okay, tip untuk memasuki gerbang perkahwinan. 5 minit je patut end live. Habis sawat ni kita ni. Kalau nak bercakap pasal gerbang perkahwinan ni panjang. Sebab saya pernah gagal dalam perkahwinan dan alhamdulillah saya buat perkahwinan kedua. Panjang cerita dia. InsyaAllah nanti sesi lain Sesi lain. Saya akan bagi. Bagus.
bagus soalan tu. Bagus soalan adik-adik tu. Kan bagus lawak ni. Pasal cincin tentang ni, itu terpulang lah. Adik-adik nak beli cincin, nak beli batu cincin apa-apa, ingat. Jaga iktikat. Iktikat tu jaga. Biarlah batu cincin tu apa jenis sekalipun. Ingat, pakai cincin semata-mata nak ikut sunnah Nabi. Ingat tu je. Ingat tu je. Aku pakai cincin ni sebab Nabi kata dalam hadis, dalam hati kita pakai cakap ni, cakap dalam hati. Sebab dapat pahala. Sunnah-sunnah. Nabi kata cincin adalah perhiasan lelaki. Dapat pahala. Jangan fikir, batu ni boleh buat aku power, batu ni boleh buat aku itu, batu ni aku... habis dah kau punya iman. Iman kamu jatuh kat sini. Habis. Habis. Okay, tekan ni. Tekan ni dia akan keluar selawat. Tekan ni dia keluar selawat. Tak perlu komen. Tekan ni. Tekan back ni dia akan keluar automatik. Okay? Nabi paling suka akik Yaman kan? Ya, Nabi ada beberapa, Rasulullah SAW ada beberapa cincin, salah satunya akik Yaman. Okay? Terangkan pasal Raja Kayu. Raja Kayu ada 3 jenis. Merah, putih, hitam. Kan? Dia simple je, pokok-pokok. Kan? Macam Raja Kayu, majoriti untuk dibuat, yang ramai orang buat untuk jadikan ubat, minyak, ialah Raja Kayu merah. Timor Leste pernah berkhidmat, saya tak pernah berkhidmat di Timor Leste. Walaupun saya ada kawan kat sana dan ada beberapa urusan kat sana, saya tak pernah berkhidmat sana. Okay. Kejap lagi, tahu kan? Kejap lagi TikTok yang akan bahagikan siapa yang dapat ni 1000 coin ni, dia akan pecah-pecah-pecahkan. Siapa dapat lah, siapa tak dapat tak dapat lah kan. TikTok bukan saya cuma letak je dalam bag ni. Siapa tekan nanti tu. Okey. Tuan, Tok Mat dia specialist bidang apa tuan? Okey, Tok Mat specialist dia bidang ni pertama Gunung Jerai. Beliau adalah pakar kat Gunung Jerai. Tok Mat Tok Guru Ahmad tu. Yang kedua, Tok Mat pakar dia adalah ramuan akar kayu. Ramuan akar kayu. Jenis akar kayu yang dia tahu 5,500 jenis. 5,500 akar kayu dan jenis-jenis dia. Ramai orang tahu, okey ni pokok Tongkat Ali, ni pokok dia, ramai orang tahu. Tapi nak gabungkan, nak jadikan dia sesuatu ramuan, yang tu yang tak ramai tahu. Itu universiti-universiti datang rujuk dekat Tok Mat. Tok Mat bukan orang kampung biasa. Berapa orang profesor dah. Sebab tu Tok Mat keluarkan barang-barang tautan, produk-produk tautan. Daripada USM, daripada UPM, daripada UM, daripada UKM. Datang. Dia nak buat thesis PhD. Kan? Datang. Duduk, berguru dengan Tok Mat. Sebab mereka cuba buat, contoh, ada mereka cuba buat krim. Krim tu, bila mereka cuba, mereka buat dekat universiti, mereka cuba buat campur-campur herba-herba, buat krim. Tapi krim tu jadi macam mana? Jadi rosak. Bila kena kulit dia jadi tu, dia reaksi dia jadi panas, dia tak jadi sejuk. Sedangkan bahan-bahan tu semua okey. Yang itu dia rujuk Tok Mat. Depan mata saya tengok. Itulah kepakaran Tok Guru tu. So masing-masing dia ada keilmuan masing-masing ya. So, tapi itulah, Tok Mat dah makin tua. Siapa nak warisi ilmu-ilmu ni? Alhamdulillah, okey dah tu dah. Ada orang dapat 17, 6, ayam ni dapat 10, ada 9. Okey, ada 200 orang yang dapat ni. Semoga gunakanlah gift-gift yang saya bagi ni kepada saudara-saudari ke arah jalan yang elok ya. InsyaAllah esok malam bila saya buat live, saya akan bagi lagi macam biasalah. Lain kali tolong ingatkan saya setiap kali saya live saya akan bersedekah. 1,000 coin ke 2,000 coin ke saya akan bersedekah. Ya? Beres? Jom kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak Jakayu untuk sendiri lah boleh. Apa-apa cari kat TikTok shop aku nak barang.
Terima kasih yang tap-tap screen subhanallah 100,000. Terima kasih. Terima kasih yang tap-tap screen subhanallah. Terima kasih.